Hai, Assalamualaikum. Saya Muhammad Haziq bin Abdullah dan nombor kamera saya 09 PKM 20F 1112. Hari ini saya ingin membentangkan slide presentation projek satu kami. So, tajuk projek satu kami ialah Garbage Collector. Bulan ni mempunyai 3 orang ahli, termasuk saya, dan 2 orang ahli yang lain ialah Muhammad Hijazi Razin dan Muhammad Afiq Hakimi. Supervisor kumpulan kami pula ialah Wan Nolini binti Ushir. So, ini adalah gambaran ilustrasi projek satu kami. So, abstract. Malaysia is a country that is heading towards developed countries but often ignores the progress of small things such as sanitary equipment. The sanitation equipment in Malaysia still use the old method of using a broom and a garbage shovel. This old method cause a long-term cleaning activities. Therefore, innovation is needed to address this problem, which needs to be modified from the previous method to a method that is more convenient for the user. Garbage collector has been designed as a hygienic tool that can make it easier for user, where brooms and shovel are merged into one. In conclusion, garbage collector can make it easier for user, especially the cleaning workers. Problem statement. Kami menyenaraikan beberapa penyataan masalah daripada produk terdahulu ataupun kajian terdahulu. So, the first one, using a lot of energy labor to sweep away garbage and haul garbage shovel at the same time. So, yang pertama ni merujuk kepada kaedah terdahulu, pengguna akan menggunakan tenaga yang banyak semasa menyapu sampah. Ini kerana pengguna akan menyapu sampah sambil memegang penyodok sampah dalam satu masa yang sama. So, the second one is takes a long time to clean the trash. So, yang kedua juga sama merujuk pada kaedah terdahulu di mana pengguna akan memerlukan masa yang lama semasa proses pembersihan, semasa menyapu sampah. Sebab proses pembersihan yang terdahulu mengambil masa yang lama sebab kita sapu sampah, lepas tu masukkan ke penyodok dan last sekali buang ke tong sampah. Dia akan mengambil masa yang lama. So, yang ketiga, there is always happens losing either a broom or shovel. So, rujuk kepada kaedah terdahulu, di mana sering berlaku kehilangan salah satu penyapu atau penyodok semasa ingin menggunakan. The last one, cause back pain of the user during the sweeping away the trash. So, yang keempat ni, merujuk kepada kaedah yang terdahulu, akan berlakunya kesakitan badan oleh pengguna semasa menyapu sampah. Ini disebabkan sesetengah pengguna perlu membongkokkan badan semasa menyapu sampah. Objektif. Kami menyenaraikan 5 objektif. So, the first one, reduce the energy consumed by user when sweeping trash. So, yang pertama ni akan mengurangkan tenaga yang akan dikeluarkan oleh pengguna semasa menyapu sampah. Ini disebabkan sapu dan penyodok digabungkan. So, dia akan mengurangkan tenaga kerja yang akan digunakan. So, yang kedua, can save the time during the cleaning process. So, yang kedua ni dapat menjimatkan masa semasa proses pembersihan. Ini disebabkan produk yang kami akan hasilkan akan menjimatkan masa pengguna. Disebabkan kami mencantumkan penyodok dan penyapu dalam satu unit untuk menghasilkan sebuah unit. So, dia akan menjimatkan masa pengguna. Yang ketiga, to prevent the losing either a broom or shovel. Akan mengelakkan kehilangan salah satu penyapu atau penyodok. Ini disebabkan produk yang kami akan hasilkan, kami akan gabungkan penyapu dan penyodok menjadi sebuah unit, satu unit. Yang keempat, to reduce the occurrence of back pain
when sweeping due to ergonomic design of this product. So yang keempat ni akan mengurangkan rasa sakit belakang badan semasa menyapu sampah. Disebabkan produk kami akan direka bentuk mengikut ciri-ciri ergonomik, iaitu mengikut kesesuaian pengguna. Yang kelima, to produce a model garbage collector. So, itu saja daripada saya. Serahkan bahagian yang berikutnya kepada presenter yang seterusnya, Muhammad Hijazi Razin. Sekian, terima kasih. Hi, Assalamualaikum. My name is Muhammad Hijazi Razin bin Harun Nizam. Today I want to share about my scope project. Firstly, to clean dry rubbish and leaf. Second, this product is focused on Polytechnic Ibrahim Sultan area. Third, this product has a height of 9.46 meters. Last, this product suitable for cleaner workers between 155 cm to 170 cm high to control this product as well as reduce the risk of back pain. So next is in introduction of my project. A garbage collector is cleaning tool created as a result of innovation in previous cleaning methods and products. The previous cleaning method used a broom and shovel to clean a place. Okay, and a garbage collector is designed by combining brooms and shovel to make it easier for user to clean a place. Okay, it is designed ergonomic, where it's designed according to the comfort of the user. For example, the height of this product at level of easy to push, which is 94.6 cm. Okay, next. Okay, so this is our literature review yang dipetik daripada Resa Eka Ayu Satrika pada tahun 2019, bahawa penyapu pertama yang dibuat oleh ialah Levi Dickinson, iaitu merupakan seorang petani di Massachusetts. Okey, penyapu ini diperbuat daripada rumput berumbai yang diikat pada sebatang kayu. Okey, setelah beberapa dekad penyapu ini terkenal, muncul pula penyapu yang terkenal yang dikeluarkan oleh Shaker, di mana masih dipakai sehingga kini, yang diperbuat daripada gentian sintetik dan juga bulu plastik. Akan tetapi pada tahun 2013, Muhammad Sari telah memberi pandangan terhadap kelemahan penyapu dan penyodok, di mana ini melibatkan tenaga kerja manusia dan juga bergantung kepada kekangan kapasiti tenaga kerja. So next ialah sprocket. Sprocket ialah roda bergerigi yang dipasangkan dengan rantai track atau objek bergerigi panjang yang lain. Sprocket ni dia berbeza daripada puli kerana sprocket mempunyai gigi, manakala puli tidak mempunyai gigi. Okey, sprocket juga digunakan pada basikal, motosikal dan juga mesin lain, sama ada untuk menghantar gerakan putaran antara dua aci di mana gear tidak sesuai atau untuk memberikan gerakan linear kepada rel. Ini dipetik daripada Izzati, Muhammad Syahir dan juga Muhammad Sofi pada tahun 2015. Selepas itu, sprocket juga mempunyai pelbagai reka bentuk. Kecekapan setiap sprocket ditentukan pada reka bentuk setiap sprocket. Ia tidak mempunyai berbibir. Setengah sprocket digunakan dengan timing belt yang mempunyai gigi untuk memastikan timing belt tetap di tengah. Itu dipetik daripada Muhammad Husaini Mukhtar pada tahun 2017. So next. Okay, next ialah roller chain atau dikenali sebagai rantai. Itu sejenis penggerak yang kebanyakannya digunakan sebagai kuasa mekanikal dalam banyak bidang industri dan juga pemesinan. Itu dipetik daripada Albert Eric Jones, Frank Liddy, Horton Holbrook pada tahun 1996. Ia juga boleh didapati di dalam kenderaan seperti basikal dan juga motosikal rantai. Itu biasanya digerakkan oleh roda bergerigi atau lebih dikenali sebagai sprocket. Sebab utama roller chain digunakan secara meluas dalam industri adalah kerana konsep dan pemasangan yang ringkas dan mudah serta tahap kecekapannya. Okay, pada tahun 2016, Subaki telah memberi pandangan bahawa rantai pengelik ini direka untuk mengurangkan daya geseran dan juga seterusnya dapat meningkatkan kecekapan sebuah mesin. Okay, next. Okay, yang terakhir ialah sakit di bahagian belakang pinggang. Itu sangat mengganggu aktiviti harian, terutamanya jika telah mencapai tahap kronik. Menurut kajian, lebih 80% orang dewasa akan mengalami sakit belakang sepanjang hayat mereka. Okey, menurut perunding ortopedik pakar bedah,
Tulang belakang dan intervensi sakit Dr. Ozlan Izma Muhammad Kamil. Dia memberi pendapat bahawa keadaan itu paling kerap berlaku pada usia 30-an dan meningkat dengan usia sehingga 60 hingga 65 tahun. Dr. Ozlan juga berkata, faktor risiko yang menyebabkan sakit pinggang termasuk keadaan kerja tempatan, berat badan berlebihan, merokok, umur dan penyakit seperti artritis dan keadaan keradangan lain. Beliau juga turut berkata penyakit itu didiagnosis melalui sejarah dan pemeriksaan fizikal oleh doktor atau melakukan X-ray dan pengimajan resonan magnetik iaitu MRI sekali-sekala, tetapi mesti ditafsirkan dengan berhati-hati, mesti dikaitkan dengan sejarah serta pemeriksaan fizikal. Okey, seterusnya saya akan serahkan kepada sahabat saya iaitu Afiq Hakimi. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ibrahim. Nombor metrik 09 DKM F1. Okay. Methodology. First, selection of project title and ideas. Okay, kami akan memilih tajuk projek dan ideas dan kami akan discuss tajuk projek dan idea yang kami cari pada supervisor kami iaitu Puan Nolly. Okay, seterusnya step. Kami menyatakan masalah-masalah kajian projek terdahulu. Seterusnya build, scope and object. Yang keempat, introduction. Kami akan menerangkan projek kami dengan jelas kepada Puan Nolini iaitu supervisor kami. Yang kelima, literature review. Kami akan mencari maklumat mengenai kajian projek terdahulu. Dan kami akan bandingkan dengan projek kami. Okay, designing produk. Kami akan memastikan produk spesifikasi kami seperti saiz dan warna yang sesuai untuk kami. Dan kami akan sketch produk kami dekat kertas biasa untuk supaya dia akan memastikan scale yang kami buat okey atau tidak. Dan lepas tu kami akan design dalam review after the event. Okay, yang seterusnya material selection. Kami akan memilih material yang sesuai pada part-part yang tertentu seperti sprocket. Kami menggunakan stainless steel. Okay, yang seterusnya cost estimate. Yang ni kami akan menganggarkan kos-kos yang digunakan dalam projek satu. Okay, yang terakhir preparation for the project 2. Kami akan siap sedia untuk produce produk. Okay, material selection and cost estimate. Okay, first tayar. Material yang kami gunakan adalah getah kerana getah yang sangat sesuai untuk dalam dan kuantiti yang kami gunakan adalah saja dan sekarang kos RM20. Yang kedua, square hollow 4F. Material yang kami gunakan adalah mistik kerana mistik kelebihan dia adalah sangat murah dan dia tahan lama. Okay, kuantiti yang kami gunakan 2 dan anggaran kos RM60. Okay, yang ketiga, sprocket. Material yang kami gunakan stainless steel. Kerana stainless steel ni kelebihan dia tahan karat. Okay, kuantiti yang kami gunakan 4 dan anggaran kos RM80. Rantai juga kami gunakan stainless steel dan kuantiti 1. Anggaran kos 2. Item yang kelima, aluminium plate. Material kami gunakan aluminium kerana aluminium ni dia mudah dibengkok atau ditemukan. Kuantiti digunakan 3 dan anggaran kos RM120. Yang keenam, joint. Material yang digunakan aluminium
kuantiti 2 dan anggaran kos RM40. Okey, yang item yang ketujuh, screw and bolt. Material yang kami gunakan mill steel dan kuantiti 8, anggaran kos dalam RM15. Yang ke-8, shaft. Material digunakan mill steel juga, and kuantiti 2 dan anggaran kos dalam RM18. Okey, yang ke-9, rim. Rim, material yang kami gunakan alloy steel. Rim ni kami gunakan dalam dekat tayar lah. Kuantiti yang kami gunakan 2 dan anggaran kos RM60. Dan yang ke-10, nylon brush. Nylon brush, material yang kami gunakan nylon. Kerana nylon ni dia tahan lasak. And kuantiti yang kami gunakan 1 dan anggaran kos sebanyak 100. Dan yang terakhir round hollow 2FT. Dan material yang kami gunakan mill steel, kuantiti 1 dan anggaran kos 30. Okay, total untuk semua item ni sebanyak RM500. Okey, yang seterusnya product design. Okey, kat ni part yang pertama kami menggunakan kat pemegang ni kami menggunakan dimension dia, lebar dia adalah 495 mm. And kat kawasan sini di dekat sini kami menggunakan 33.9 mm. And lebar shaft kat sini 463.12 mm. And lebar pada nylon brush ni 459.62 mm. Okay, scale yang kami gunakan adalah 0.15/1. Okay, tinggi antara pemegang dengan nylon ni sebanyak dimension dia 946.14 mm. And tinggi antara nylon brush 300 mm. And part yang seterusnya di bahagian tayar. Okey, lebar tayar ni tinggi tayar ni 720.93 mm. And ketinggian antara rim 595.22 mm. And pang shaft ni 72.90. Nisbah yang kami gunakan adalah 1/4. Okey, yang part seterusnya untuk collector pin. Okey, scale yang kami gunakan 1/4. Okey, lebarnya 694.00 mm. And tinggi dia 160.03 mm. Okey, radius untuk collector pin ni 147.1 clockwise. And tinggi collector pin ni 459.04 mm. Dan lekuk dekat sini banyak 35.32 mm. Okay, part yang seterusnya adalah poket. Okay, tinggi sprocket ni adalah 199.99 mm. And bulat besar ni 42.18 mm. And bulat kecil 23.62 mm. Okey, gerigi kat sprocket ni dimension dia 9.65 dan 5.68 mm. Okey, yang terakhir retread. Kan yang kami dapat, kami mencari Azo material. Kat situ kami mencari mengenai kelebihan dan properties untuk aluminium. Ini linknya untuk Azo material. And kedua pun kami mencari kelebihan untuk aluminium. Yang
Yang ketiga, Todd Hardin 2021 mengenai plastik semuanya tidak sama. Yang keempat, Faladen Oluwatoyoshi 2022 mengenai design, prinsipal and bagaimana mereka mencari kesan yang baik untuk design. Lima, Sherwood Steel 2018 mengenai kekuatan dan kelemahan untuk stainless steel. Dan yang keenam, Oponio 2020 kami mencari mengenai apa itu tayar dan nature of tayar rubber. Yang ketujuh, Derek Lakin 2018. Kat situ kami mencari mengenai what are bicycle tires made of, a step by step exploration of the manufacturing process. Yang ke-8, Chris Woodford. Kat situ kami mencari mengenai alloy. Yang ke-9, Metal Supply 2012. Cari kelebihan steel tube dalam komponen manufacture. Dan yang ke-10, Camel Agluban 2019 mencari mengenai exported. Yang ke-11, Saswata Baksi mengenai lantai. Yang ke-12, Resa Eka Ayu Satika 2019. Ke-13, Yusriza Yakimi Abu Talib 2018. Yang ke-14, kami mencari sumber pada Padlet panduan projek. Dan yang ke-15, supervisor kami iaitu Puan Nolini binti Husin. Dia memberi banyak-banyak sisi penting untuk membuat projek dan idea yang penting. Yang ke-16, project coordinator iaitu Puan Liana Fairul binti. Sekian, terima kasih.